مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fiti Syakira bin Muhammad Rais. Nombor metrik I191034881. Hari ini saya akan berbentangkan tentang ma'ani af'al al-mazidah. Awalah sulasi mazid biharfi. Okey, yang pertama adalah awalan ma'ani sirah. Okey, al-ta'diyah ziyadah hamzah fi awali fi'al sulasi al-lazim taj'alihu muta'diyah. Maksudnya tambah hamzah di awal fi'al sulasi kepada makna transitif. Okey, makna transitif tu apa? Transitif tu adalah kata kerja transitif yang diikuti oleh objek yang terdiri daripada frasa nama untuk melengkapkan maksudnya. Okey, kita tengok contohnya kat sini. Okey, yang pertama adalah haraja talibu. Maksudnya pelajar lelaki itu telah keluar. Okey, dia punya fa'il dia dekat talibu. Okey, kita pergi yang contoh kedua pula ialah ahraja muallimu talibu. Maksudnya guru telah mengeluarkan pelajar lelaki itu. Dia punya maf'ul bih dia dekat talibu. Okey, maf'ul bih tu apa? Maf'ul bih tu adalah isim mansub yang dibaca nasab yang menjadi sasaran tindakan objek. So kita tengok sasaran dia macam pelajar lelaki tu kan. Okey, guru dia telah keluarkan pelajar lelaki itu. Yang tadi pelajar lelaki itu telah keluar. Yang ni dia sasaran dekat pelajar tu, yang maf'ul bih tu. Okey, yang kedua kita tengok contoh kedua pula. Fariha al-asatiza. Okey, para dia punya fa'il asatiza yang bermaksud para guru gembira. Okey, yang kedua pula afraha mudiru al-asatiza. Pengetua itu menggembirakan para guru. Okey, dia punya maf'ul bih dekat asatiza. Okey, yang ni bukan ini pengetua yang gembira kan. Pengetua tu sasar kan dekat para guru tu. Dia gembira kan dekat para guru tu. Okey. So, yang ni pula adalah fa iza kana fi'il mu'tadiyan li maf'ulin wahida. Sara mutada'diyan li maf'ulin. Kita tengok contoh je. Okey. Labisa ar-rajulu sawab. Lelaki itu memakai baju. Dia punya maf'ul bih dia dekat as-sawab as-sauba. Yang memakai baju. Yang kedua pula okey, al-basa ar-rajulu at-tafla as-sauba. Lelaki itu memakai budak itu baju. Dekat sini maf'ul bih dia ada dua tau. Okey, yang pertama tadi at-tafla tu dia maf'ul bih tu yang pertama. Okey, yang kedua pula as-sauba maf'ul bih dia tu kedua. Kita tengok contoh yang kedua pula. Syaribat Fatimah al-labanan. Okey, al-labanan tu maf'ul bih yang maksudnya Fatimah minum susu. Kalau yang kedua pula asyarbat Fatimatu al-bintu al-labana. Okey, Fatimah meminumkan budak perempuan itu susu. Okey, maf'ul bih dia pun ada dua juga kat sini. Sebab Fatimah tu dia meminumkan budak perempuan tu susu. Bukan Fatimah minum susu. Fatimah yang minumkan budak perempuan tu susu. So al-binta maf'ul bih awal budak perempuan. Al-labana maf'ul bih yang kedua itu susu. Okey. So yang ni pula wa in kana muta'diya li maf'ulin sara ila salasah mufa'il. Okey. Kat sini maf'ul bih dia ada tiga Kita tengok yang contoh yang pertama. Alim tu Khalidah musafira. Okey, yang ni maf'ul bih je kita dapat tahu ada dua sebab maksudnya saya mengetahui Khalid tu musafir. Okey, yang pertama maf'ul bih dia dekat Khalid, Khalidah maf'ul bih yang pertama, musafir tu yang kedua, maf'ul bih yang kedua. Sebab dia tahu yang Khalid tu musafir.
Kalau yang ni pula, yang seterusnya, alam tu al-walidi khalida musafira. Okey, yang ni ada 3. Sebab apa? Maksudnya saya memberitahu ayah saya Khalid musafir. Okey, dia ada 3 sebab yang ni dia bagi tahu ayah dia, yang bagi tahu ayah, yang bagi tahu ayah dia yang Khalid tu musafir. Yang pertama sekali maf'ul bih pertama tu walidi. Okey, ayah dia. Yang kedua adalah Khalidah, maf'ul bih yang kedua. Yang ketiga adalah musafir, maf'ul bih yang ketiga. Okey, yang kedua pula adalah al-ta'rif. Al-ta'rif maksudnya macam didahan lah. Okey, taj'al al-maf'ul ma'ridah di makna al-fa'il. Maksudnya makna membentangkan atau mempamerkan. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Qatal tu al-lasa. Saya membunuh pencuri. Okey. Yang kedua, contoh kedua, aqtal tu al-latha. Saya menendahkan pencuri untuk dibunuh. Okey, dekat sini yang pertama dia yang bunuh pencuri. Yang kedua baru dia dedahkan, dia mendedahkan pencuri untuk dibunuh. Dia kira nak bentangkan pencuri, dia macam nak bagi tahu identiti pencuri, dia nak bagi tahu pencuri itu memang untuk dibunuh. Kita tengok contoh yang kedua. Bintu dar. Okey, saya menjual rumah. Okey, contoh yang seterusnya, aba'tu dar. Saya memambilkan rumah untuk dijual. Okey, yang pertama kita dapat tahu dia hendak menjual rumah saja. Okey, yang kedua dia nak bentangkan, dia nak tunjuk, dia nak pamerkan rumah tu untuk dijual. Okey, yang ketiga as-sarurah. Okey, maksudnya macam menjadilah. Okey, wa huwa an yasir fa'il sahib syai'in al-ishtaq min fi'li. Maksudnya dia makna perubahan, dia tukar perubahan. Okey, yang pertama kita tengok yang ni ada 3 Okey, asmara bustan, maksudnya kebun itu telah berbuah. Okey, yang kedua, azharat hadiqah, taman itu telah berbunga. Yang ketiga pula, albanati syatu, kambing itu telah mengeluarkan susu. Okay, dia maknanya dia tukar perubahan dekat sini lah. Okey, asmar bustan, kebun tu telah berbuah. Zirtu hadikah, taman tu telah berbunga. Yang keempat pula adalah alhiyunah. Maksudnya benda tu kekal lah. Wa huwa an yahinu zaman syai'in wa qad adwa minal babi as-sayrurah. Okey, dia untuk maksudnya macam tiba masa tu untuk melakukan perbuatan. Okey, kita tengok yang pertama, aqtafa an-nuhlu. Kurma itu telah tiba untuk dipetik. So maknanya dia macam tunggu masa untuk membuat sesuatu tu lah kan. Yang kedua pula, ahsada zuru'. Tanaman itu telah tiba waktu tuainya. Ashraqat syamsu. Matahari telah tiba waktu syuruk. Faham Dia macam apa? Dia nak tunggu masa tu untuk membuat sesuatu. Yang kelima, dahulu fi zaman au makan. Okey, sampai kepada sesuatu masa atau tempat. Okey, dia sampai pada location yang dia nak lah. Macam pertama, asbaha ar-rujulu. Maksudnya lelaki itu telah sampai waktu subuh. So dia dah sampai waktu subuh tu untuk solat. Yang kedua, amsa al-musafir. Musafir itu telah sampai waktu petang. So kita dah, yang ketiga pula, ajbala ar-rujulu. Lelaki itu telah sampai ke bukit. Okey, yang terakhir sekali, amsara aqaidu muslimin. Ketua tentera muslimin telah sampai ke Mesir. Faham Kira macam dia dah sampai location yang dia nak tu, macam ikut masa atau tempat. Okey, yang keenam, al-wasul ilal adah. Wa hadza nudakhala fi babi as-sarurah aidan. Dia mencapai kepada bilangan tertentu. Kita tengok contoh dia. Wazan ni juga digunakan untuk menunjukkan telah mencapai bilangan tertentu. Okey,
Contoh yang pertama, asyatu darahim. Saya telah mencapai 10 dirham. So dia macam dah sampai dia punya bilangan yang dia nak tu. Dia kiranya maksudnya dia nak apa? Dia nak capai dia punya bilangan tu. Okey. Itu contoh pertama. Contoh kedua pula, aslasa al-adadu, bilangan tersebut mencapai 3. Yang ketiga, ahmasa al-waladu, anak-anak lelaki itu mencapai 5 orang. So maksudnya kita dapat sini dia nak apa? Kita dapat faham yang dia nak capai daripada bilangan yang dia nak, bilangan tertentu. Contoh dia nak kumpul RM10, dapatlah dia untuk capai bilangan dia kumpul tu RM10. Okey, nombor 7, ad-dilalah ala kasrah, menunjukkan makna banyak. Okey, yang pertama, asjara al-makanu, tempat itu banyak pokok. So yang banyak pokok je dekat, yang menunjukkan makna banyak tu dekat ni lah, banyak pokok tu kan. Okey. Yang kedua, azhara ar-rabi'u, pada musim bunga banyak bunga. Dia menunjukkan makna yang banyak lah. Macam bunga banyak, pada musim bunga banyak bunga tu kan. Asaniyah ma'aniswa fa'ala, al-taksih wa mubalah. In kana fi'il lazima fayakuna manahu li taksir fi fi'il au fa'il. Okey, kekerapan, banyak dan pengulangan. Yang pertama, dia macam benda ni kerap kan. Kerap satu, dia banyak, lepas tu dia macam berulang-ulang, pengulangan. Okey, yang pertama, contoh yang pertama, tawafa Muhammadun haula al-Ka'bah. Muhammad bertawaf. Tawaf di sekitar Kaabah. So pengulangannya ni, bertawaf, tawafa. Yang kedua adalah, contoh yang kedua adalah jawal tu fil Madinah. Saya melancong beberapa kali di sekitar Madinah. Okey, jawal tu melawat, melancong, dia kekerap. Okey, mawatat al-ibilu, banyak unta telah mati. Okey, ini adalah contoh untuk banyak pula, perkataan yang banyak, banyak unta. In kana fi'il mutada'niyah fayakuna ma'nahu li ta'sir fi maf'ul bih. Okey, yang ni dia tukarkan makna taksir je kepada maf'ul bih. Macam kotak tu aswabah, saya telah memotong-motong baju. Dia masih ulang-ulang kat situ, memotong-motong. Ghallaqatu al-abwabu, saya menutup pintu-pintu tu. Al-abwabah itu dia punya maf'ul bih. Zabah tu al-ghanam, saya menyembelih kambing-kambing. Litak dia wa huwa an yasir af'il al-azim mutadak dia bil ta'if fi'il. Litak dia ni maksudnya macam untuk pelanggaran. Okey, contoh yang pertama adalah fariha najih, orang berjaya itu gembira. Dia punya fa'il je najih, sebab dia punya fa'il je najih lah, sebab orang berjaya itu gembira. Kalau dia punya maf'ul bih pula adalah farah tu najih, saya mengembirakan orang yang berjaya itu. Dia mengembirakan orang yang berjaya. Nampak sasaran dia, dia mengembirakan orang yang berjaya itu. Najih dia maf'ul bih. Kita tengok yang ni pula. Ni wal bil ta'dif aido yasir fa'il mu'tadi ila maf'ul bih wahida mutadda' dia ila maf'ulin. Maf'ul bih dia ada kedua. Kita tengok yang pertama, labisa ibni saubah, anak saya memakai baju. Maf'ul bih dia dekat saubah. Okey, yang kedua, labas tu ibni saubah, saya memakai anak saya baju. Dia yang ni sasar dia ada kepada dua, memakai anak dengan baju tu. Ibni maf'ul bih yang pertama, sawab maf'ul bih yang kedua. Okey, wala ya'tadi fa'ala ila salasa mafa'il kama huwa hal fi sirah af'al.
dan tidak melebihi 3 kesan seperti yang berlaku dalam bentuk fi'il. Okey. Dalalah ala nasab. Dilalah ala nasab. Untuk menunjukkan nisbah. Wa huwa an yasib maf'ul ila as'al fi'il wa yusamma bih. Contohnya fasaqatu ar-rujal. Saya mengatakan lelaki itu fasik. Yang kedua pula adalah kafara rajulu zalima. Lelaki itu telah mengkafirkan orang yang zalim. Yang ketiga khata'tuhu. Saya menandakan ia orang yang bersalah. Kalau ikut doa pula, li doa atas maf'ul atau asal fa'il, doa atau permintaan. Okey, yang ni dia permintaan atau doa atau permintaan. Contohnya baraka Zaidu Aliyah. Zaid berdoa kepada Allah keberkatan untuk Ali. Dia yang ni kita dapat tahu yang dia berdoa. Semua contohnya adalah berdoa lah rasanya. Macam doa ni macam permintaan jugalah kepada Allah. Dia minta kepada Allah. Dalalah ala salbi wa ya'ni izalah syai'in an syai'in. Maksudnya pembuangan. Menunjukkan tindakan membuang sesuatu benda yang terdapat pada benda lain. Kita tengok contohnya. Fashaltu tufaha. Saya telah mengupas kulit buah apple itu. So dia membuang dekat kupas kulit buah tu. Yang kedua pula tu al-ghanama. Saya telah membuat kulit kambing tersebut. Kita tahu dia buang kulit kambing. Benda itu, kulit kambing tu yang telah dibuang. Yang ketiga, farada ra'iyu al-ba'iro. Penggembala itu membuat pijat pada unta. So dia buat pijat dekat unta tu. Dalalah ala sayrurah wa huwa an yasir syai'in syabiha li syai'in akhir mustaqib min asal fa'il. Makna perubahan sesuatu menyerupai sesuatu yang lain dengan menghasilkan kata terbitan daripada kata-kata asal. Kita tengok yang pertama adalah hajarat tainu. Tanah itu telah menjadi batu. Kata asal hajaro ni berasal daripada hajaro yang masuk batu. Okey, kawasa ar-rujul. Lelaki itu telah menjadi bengkok. Dia berubah dekat kawasa. Lelaki itu telah menjadi bengkok. Ajartum al-mar'atu. Perempuan itu telah menjadi tua. Nampak dia berubah. Perempuan tu bertukar menjadi tua. Dalalah ala taujah. Wa huwa mashi ila mawdi' al-mustaq minhu fa'ala. Dia menuju ke sesuatu arah. Dia menuju kepada arah yang dituju kepada seseorang kan. Okey, kita contoh dia. Syaraka rajulu. Lelaki itu telah menunjukkan ke arah timur. Dia tunjuk ke seseorang itu ke arah timur. Waraba martahir. Pejalan kaki itu telah menunjukkan ke arah barat. Dia macam orang sesat. Okey, so dia tunjukkan ke sesuatu arah tu lah. Masara musafiru. Musafir itu telah menuju ke Mesir. Qabu syai'in. Maksudnya menerima atau mendapat. Syafa'atu Muhammadah. Saya mendapat syafaat Muhammad. Dia mendapat syafaat tu. Wasatu Khalidah. Saya mendapat keadilan Khalid. Kita faham menerima mendapat tu dia, apa maksudnya. Diihtir al-hakaya. Dia meringkaskan ayat akronim. Macam contoh Kabbara. Asal perkataan Allahu Akbar, tapi kita boleh singkat kepada Kabbara iman. Maksudnya iman itu telah mengucapkan Allahu Akbar. Perkataan asal Allahu Akbar, tapi kita boleh singkatkan dia menjadi Kabbara. Tengok contoh kedua, sabbaha. Orang yang solat itu telah mengucapkan subhanallah. Sabbaha musalli. Perkataan asal sabbaha adalah subhanallah, tapi kita boleh singkatkan menjadi sabbaha. Yang ketiga, halala. Perkataan asal la ilaha illallah. Halala al-qaumu. Kaum itu telah mengucapkan la ilaha illallah. Okey. Yang ketiga, makni sirah fa'il al-masyarika baina asnai au aksar. Perkongsian atau kesalingan di antara dua pihak atau lebih. Maksudnya macam berkongsi di antara dua pihak atau lebih. Dia tak boleh kongsi seseorang. Dia kongsi mestilah ramai kan. So kita tengok contohnya yang pertama. Qatala al-jundiyu al-udawah. Tentera itu berperang, membunuh dengan musuh dia. Okey, ini kesalingan di antara dua pihak. Berbunuh. Daraba Zaidun Umar. Zaid saling memukul dengan Umar.
Kesalingan di antara dua pihak, pukul memukul. La kama Ali Khalida, Ali bergusti dengan Khalid. Dia bergusti dengan Khalid, kesalingan di antara dua pihak. Dalalah ala mutabi'ah bimakna istimariah al-fi'l wa adama inqita'ah, berturut-turut, masuk untuk perbuatan yang dilakukan sentiasa berturut-turut tanpa putus. Jadi dia macam melakukan perbuatan itu berturut-turut lah. Kalau contohnya wala rajul as-sauma, lelaki itu telah berpuasa berturut-turut. Yang contoh kedua pula adalah taba'tu qira'ata, saya mengikuti bacaan berterusan. Nampak dia berterusan tu, bacaan berterusan, dia macam berturut-turut, dia ulang balik perbuatan dia tu, dia ulang balik bacaan dia tu. Qawama baridu marda, pesakit itu berterusan menahan penyakit, berterusan, dia berulang-ulang, dia berusaha untuk menahan penyakit itu. Dilalah ala makna fa'ala al-ifadah mubalah wa mukabida mashqah, seperti wazan mujarad je tapi mengenai makna berlebihan, kesusahan atau kesukaran. Contoh yang pertama adalah safarul hujjaju, para jemaah haji itu telah bermusafir. Dia mengenai makna yang berlebihan macam kesukaran kan. Safarul hujjaju maksudnya macam para jemaah haji itu telah bermusafir. Yang kedua, hajara muslimuna, orang-orang Islam telah berhijrah. Okey, sekian saja pada pembentangan saya tentang tajuk mazid ni. Terima kasih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabil Imran bin Sabri, nombor matrik I191035006, akan membentangkan sulasi mazid biharfain. Okey, sulasi mazid biharfain ni terbahagi kepada 5, iaitu in fa'ala, ifta'ala, tafa'ala, tafa'ala dan if'alla. Okey, kita pergi yang pertama dulu, in fa'ala. Okey, in fa'ala ni digunakan dalam satu keadaan sahaja, iaitu al-mutawwa'ah, yang bermaksud tindak balas. Okey, contohnya qata'tuhu fanqata'a, yang maksud saya telah memotongnya maka ia pun terpotong. Okey, kita tengok yang kedua, ifta'ala. Ifta'ala ni ada 4 keadaan. Kita tengok yang pertama sekali, iaitu al-mutawwa'ah, iaitu tindak balas daripada kata asal, sama macam tadi. Contoh dia adaltuhu fa'tadala, yang bermaksud saya memberikan keadilan kepadanya maka dia pun mendapat keadilan. Okey, kita tengok yang kedua pula, ittikhaz, yang bermaksud pengambilan. Contoh dia ikhtadama ar-rajulu, yang bermaksud lelaki itu menjadikan dirinya sebagai khadam. Yang ketiga, yakunu lil ishtiraku bil makna, iaitu perkongsian makna. Contoh dia ikhtasama al-jarani, yang bermaksud dua orang jiran itu saling bertengkar. Dan yang terakhir, lil mubalaghah waz ziyadah wal ijtihad fi tahsilil fi'l, yang bermaksud makna berlebihan dalam usaha bersungguhan dalam melakukan suatu perbuatan. Contoh dia iktasaba ar-rajulu al-mal, yang maksud lelaki itu bekerja bersungguh-sungguh untuk mendapatkan harta. Okey, kita pergi pula yang ketiga, tafa'ala. Okey, tafa'ala ni dia dalam 4 keadaan. Yang pertama al-mutawwa'ah, iaitu tindak balas. Contohnya haddamtu bina'a fatahammada fatahaddama. Haddamtu bina'a fatahaddama, yang maksud saya meruntuhkan bangunan itu maka ia pun menjadi runtuh. Okay, yang kedua pula littikhaz, yang maksud pengambilan atau menjadikan. Contohnya tasawwada Muhammadun
al-hajara. Maksud dia Muhammad berbantalkan batu. Okay, kita tengok yang ketiga. Takallufa, yang maksud kesungguhan. Contoh dia tashajja'a muramiru, yang bermaksud pengembara itu memberanikan diri. Dan yang terakhir tadarruja, yang maksud berturut-turut. Contoh dia tajarra'a ar-rajulu al-ma', lelaki itu minum air seteguk demi seteguk. Okay, kita tengok seterusnya. Tafa'ala. Tafa'ala ni terjadi dalam 4 keadaan. Yang pertama, lil musyarakah, yang maksud perkongsian. Contoh dia tajadala Muhammadun wa Khalidun, yang bermaksud Muhammad dan Khalid saling berdebat. Tafa'ala, tajadala. Okay. Yang kedua, bermaksud tazahura, iaitu makna menzahirkan. Contoh dia tajadala Muhammadun wa Khalidun, sama je tadi. Muhammad dan Khalid saling berdebat. Okay, yang ketiga tadarruja, yang maksud berlaku sesuatu secara beransur-ansur. Contohnya tazayada Nailu, yang bermaksud air sungai Nil bertambah sedikit demi sedikit. Dan yang terakhir al-mutawwa'ah, yang bermaksud tindak balas. Contoh dia ba'adtuhu fataba'ada, yang bermaksud saya menjauhkannya maka dia pun menjadi jauh. Kita tengok yang terakhir, if'alla. If'alla ni terjadi dalam satu keadaan saja, iaitu ad-dilalah 'alal laun, iaitu perkataan yang menunjukkan makna warnanya. Contoh dia ihmawra, ihdawra, iswadda. Contoh dia ihmawra al-balahu, iaitu tamak telah menjadi merah. Dia menunjukkan ke atas warna-warna. Okey, sekian. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadli bin Muhammad Uzli, bernombor metrik I191036995. Hari ini saya akan membentangkan satu tajuk syaraf yang berkaitan dengan salasa ma'ani bisalasa huruf. Ia terbagi kepada 6 bahagian. Yang pertama, makna permintaan, iaitu berbentuk perintah atau doa. Yang kedua, makna perubahan yang menyerupai. Yang ketiga, makna tanggapan yang mendapati. Yang keempat ialah makna berlebihan dan banyak. Kelima ialah makna tiba-tiba. Yang keenam ialah makna perubahan. Okey, kita tengok pada satu bahagian. Okey, tajuk yang pertama ialah makna permintaan, iaitu berbentuk perintah atau doa. Okey, sebagai contoh di sini ialah istaghfir Allah min zunubihi. Bermaksudnya sini ialah dia meminta ampun kepada Allah daripada dosa-dosanya. Okey, maksudnya di sini ialah doa itu, makna ayat itu dia berbentuk permintaan. Okey, kita bagi contoh yang kedua ialah istafhama at-talib an diyarasihi fitihi. Okey, maksud di sini ialah para pelajar meminta diberikan kefahaman mengenai pelajaran mereka. Okey, maksudnya ayat di sini dia berbentuk kepada perintah atau sebuah doa. Okey, yang kedua ialah tajuk yang kedua ialah bahagian yang kedua, iaitu makna perubahan atau menyerupai. Okey, ayat itu mesti berbentuk perubahan atau menyerupai. Okey, contoh ayat di sini ialah istafjarha ta'im. Okey, maksud ayat itu ialah tanah itu telah berubah menjadi batu.
yakni sifat keras seperti batu. Okey, maksud di sini ialah menjadikan sifat atau menyerupai ayat tersebut sifat kata kerja yang diterbitkan perubahan makna sifat sebenar atau kiasan. Okey. Okey, sebagai contoh untuk makna perubahan dan menyerupai ni, okey, kita bagi maksudnya yang lebih senang ialah kata asalnya ialah ghafara. Okey, artinya mengampunkan, dia akan menjadi istighfar. Macam tu. Okey, maksud yang ayat yang ketiga ialah maksudnya ialah makna tanggapan dan mendapati. Okey, maksudnya sini makna tanggapan ini berarti bermaksud pelaku itu mendapati maf'ul bersifat dengan sifat maf'il. Okey. Sebagai contoh ayat dia ialah istahtamna kalamati matuhu, yang bermaksud saya mendapati ucapan dia baik. Ayat dia nampak, dia ada tanggapan dan mendapati. Contoh ayat lain ialah saya beranggapan makanan itu masin. Nak lagi contoh lagi, saya mendapati Khalid itu pemurah. Okey. Contoh untuk ayat makna berlebihan atau banyak. Okey, ayat yang pertama ialah istawsyababi al-hadid qattah. Maksudnya taman itu telah tumbuh rumput dengan banyak. Okey, contoh ayat kedua istawshana saubu. Maksud dia baju itu menjadi lebih keras. Okey, akhir sekali kita untuk maksud makna tiba-tiba. Maksudnya perkataan tu berumpama dia struktur ayat itu dia bermaksud dia jenis yang tiba-tiba. Okey, maksud dia contoh ayat untuk makna tiba-tiba ialah waza ba'iro. Maksud dia unta itu tiba-tiba berjalan dengan terlalu cepat. Okey. Cara nak kenal wazan ni ialah kenal wazan itu senang aja. Okey. Hasil tidak balas wazan untuk makna-makna itu ialah pertama, contoh untuk ayat iqamu zaidu waladu fastaqamu. Maksud dia Zaid membangunkan anaknya maka dia pun berdikari. Okey. Contoh untuk kedua, dia mengemaskan maka ia pun mengemaskan. Maksud dia ahkamahu fastahkama. Okey. Maksud sini dalam bab saya ni ialah senang nak cerita, dia bahagian dia ada sebuah macam keadaan. Keadaan tu berbentuk macam permintaan, bentuk permintaan, betul. Keadaan berbentuk perubahan dan untuk menyerupai, keadaan untuk berlebihan atau banyak, keadaan untuk makna tiba-tiba. Struktur ayat tu berbeza. Bahagian itu berbeza. Maksud dia jenis-jenis bahagian keadaan tu. Dia ada jenis permintaan, jenis tanggapan atau mendapati, perubahan atau menyerupai. Okey, cara nak kenal wazan ni ialah istahmau menjadi ta'azu. Maksudnya mengagungkan diri sendiri. Itu kalau bahagian wazan tafa'ala. Bahagian wazan tafa'ala, istaghzama menjadi ta'azzama. Maksudnya istakbara menjadi takabbara, maksudnya membesarkan diri sendiri. Okey. Wazan tersebut kebanyakannya menunjukkan warna dan sesuatu yang tidak baik. Maksudnya di sini ialah dalam bahagian salasa mazid bisalasa huruf tu, maksudnya keadaan sesuatu tidak baik. Contoh dia aswad lailu, malam tersebut menjadi sangat gelap. Okey, contoh yang kedua adwar rujulun, lelaki itu menjadi mata satu. Maksudnya ayat tu menjadi sesuatu yang tidak baik. Okey, isinya saya dapat saya terangkan dalam bahagian saya, iaitu salasa mazid bisalasa huruf. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, nama saya Muhammad Adli Haizi bin Adnan, nombor metrik I18303294. Baik, saya akan meneruskan lagi perbincangan kumpulan saya dalam tajuk Ma'aniyal Mazid. Saya akan pergi kepada tajuk yang kedua, iaitu Ma'aniyal Af'alur Rubaiyah.
Baik, kita akan pergi kepada af'al rubaiyah mazida biharful wahid. Asalnya wazan ini ialah fa'lala, iaitu dalam 4 huruf, tetapi ditambah lagi satu huruf menjadi tafa'lala. Kita akan lihat wazan ini dengan dalam bentuk mutawa'ah, iaitu tindak balas. Kerana sebagai contoh, kita lihat dia punya contoh. Dahrajtul quratal dahrajtul qurata fatadahrajat. Yang ini saya menggolekkan bola itu, maka ia pun tergolek. Maksudnya tindak balas. Tindak balas seseorang itu dalam contoh ayat ini ia menggolekkan bola. Jadi tindak balas dia itu menggolekkan bola. Dia punya wazan dia tu ada kepada perkataan tadahrajat. Tafa'alala tadahrajat. Baik, kita akan pergi kepada wazan yang seterusnya, iaitu af'alur rubaiyah mazida biharfaini. Kesemua wazan ini asalnya ialah fa'lala, tapi dalam tajuk yang seterusnya ini dia tambahan 2 huruf. Sebagaimana kita lihat wazan dia fa'lala, ditambah lagi 2 huruf if'alalla, ditambah huruf alif dan juga lam. Kita lihat dari segi bentuknya mubalaghah, berlebihan atau bersangatan. Kita lihat contoh iksya'arra jilduhu. Maksudnya kat sini sangat kecut penyapu itu. Maksudnya tersangat. Penyapu itu dalam keadaan yang sangat kecut lah gitu. Baik, wazan seterusnya ialah wazan if'an lala. Sama juga, asal wazannya ialah fa'lala. Bila ditambah 2 huruf, tambah alif dengan nun, if'an lala, wazan if'an lala. Kita lihat dari segi mubalaghahnya, berlebihan dan bersangatan. Lihat kepada contoh, telah berhimpun para pelajar itu di tapak perhimpunan ihran jamal talabu fi sahatil jami'ah. If'an lala pada perkataan ihran jamal, telah berhimpun di situ. Jadinya dia punya wazan tu kesemua pembahagian saya ini wazannya, asal wazannya ialah fa'lala, tapi ditambah satu huruf dan juga ditambah 2 huruf. Baik, itu saja bentangan daripada saya. Kurang lebih saya minta maaf. Itu saja. Jazakallahu khairan kasiran. Assalamualaikum.